Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Real Madrid menentang PSG, yang mana PSG berjaya menang pada minit-minit akhir perlawanan melalui jaringan yang dijaringkan oleh Kylian Mbappe. Boleh saya katakan gol Mbappe tersebut adalah gol yang deserve untuk menang Goal of the Season bagi saingan UEFA Champions League pada tahun ini. Sebab apa? Sebab gol Kylian Mbappe itu membuktikan bahawasanya beliau mempunyai individual skill yang sangat bagus, ball control yang sangat bagus, ketenangan, bahkan dalam situation 1v2 beliau berjaya untuk melepaskan diri dengan sangat bagus, lalu melakukan finishing yang sangat tenang, menewaskan Thibaut Courtois pada perlawanan semalam untuk membawa bekalan 1 gol kepada tempat Real Madrid nantilah. Dan jadi boleh saya katakan perlawanan semalam secara overallnya agak sedikit membosankan apabila Real Madrid bermain dengan corak bertahan, yang mana kita tahu pada season kali ini UEFA telah menetapkan bahawasanya gol tempat lawan tidak akan menjadi kelebihan untuk mana-mana pasukan dah. Jadi mungkin itu sebab Real Madrid bermain dengan bertahan dan target untuk seri, tetapi sayang beribu kali sayang apabila mereka terpaksa untuk terima kekalahan 1-0 hasil kesilapan mereka sendiri. Boleh saya katakan PSG juga bermain bertahan dengan sangat baik, akan tetapi dari segi menyerang mereka juga ofensif. Sebab apa? Sebab mereka bermain di tempat sendiri, di hadapan penonton sendiri. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan PSG dahulu. Apakah kelebihan pasukan PSG pada perlawanan ni? Yang boleh saya katakan, satu, defense department mereka bermain dengan sangat cemerlang, terutamanya di bahagian fullback, iaitu Nuno Mendes di bahagian kiri dan juga Achraf Hakimi di bahagian kanan. Yang mana pada perlawanan semalam buat pertama kalinya Achraf Hakimi berjaya beraksi dengan sangat cemerlang di bahagian right back apabila beliau berjaya mengunci Vinicius Junior. Yang mana Vini memang terkenal dengan gelecek-geleckan dan juga dribbling yang sangat menarik dan juga skillful player. Tetapi pada perlawanan semalam Vinicius hanya berada dalam poket Achraf Hakimi sahaja, yang mana Achraf Hakimi tak bagi dia buat larian, tak bagi dia buat skill dan sebagainya, dan Achraf Hakimi banyak mematahkan percubaan dribbling yang cuba dilakukan oleh Vinicius. Bahkan yang boleh saya puji tentang Achraf adalah bagaimana beliau juga banyak memberi supporting play kepada bahagian winger, bahagian kanan, iaitu Angel Di Maria, ketika mereka menyerang dengan melakukan overlapping. Jadi itu adalah kunci kekuatan jugalah untuk PSG, untuk fullback mereka Achraf Hakimi dan Nuno Mendes yang beraksi dengan sangat baik di bahagian kiri, yang mana pada first half kita boleh tengok bagaimana Asensio tak ada peluang yang banyak, yang mana apabila berhadapan dengan 1v1 dengan Nuno Mendes, Nuno berjaya mudah untuk merampas balik bola, berjaya untuk melakukan interception, melakukan tackling yang sangat bersih. Bahkan pertukaran dilakukan membawa masuk Rodrigo dan juga Lucas Vazquez serta Gareth Bale. Nampaknya mereka masih juga gagal untuk melepasi Nuno Mendes pada perlawanan semalam, berserta dengan Achraf Hakimi di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Sebab apa? Sebab kita tahu memang Real Madrid adalah satu pasukan yang akan attack ataupun menyerang berpaksikan kepada bahagian sayap. Jadi memang Achraf dan juga Nuno Mendes adalah fullback yang cemerlang pada perlawanan semalam, di samping dua centre back pasukan PSG, iaitu Marquinhos dan juga Kimpembe yang beraksi dengan sangat cemerlang juga di bahagian tengah apabila Benzema pun tak apa nak hidup pada perlawanan semalam. Itu yang pertama yang boleh saya puji tentang pasukan PSG. Yang kedua yang boleh saya puji tentang pasukan PSG adalah di bahagian tengah mereka, iaitu gandingan Paredes, Verratti dan juga Danilo Pereira. Yang mana pada perlawanan ni boleh saya katakan Verratti beraksi dengan sangat cemerlang untuk mematahkan duo bahagian tengah pasukan Real Madrid, iaitu Kroos dan juga Modric, yang mana Verratti banyak melakukan pressing yang tinggi diserta dengan Danilo Pereira yang akan backup di belakang Verratti untuk memastikan yang bahagian tengah Real Madrid ni tak boleh nak kawal bahagian tengah dengan sangat baik. Jadi boleh katakan Kroos dan juga Modric berada dalam genggaman Verratti sahaja pada perlawanan semalam. Dari segi marking, dari segi pembacaan game, dari segi pressing, memang sangat-sangat cemerlang lah Verratti, Danilo Pereira dan juga Paredes. Trio mereka ni lebih dominan di bahagian tengah berbanding dengan trio Real Madrid, iaitu Kroos, Modric dan juga Casemiro, yang mana Casemiro semalam agak tenggelam. Sebab apa? Sebab perlu lebih memfokuskan untuk membantu bahagian pertahanan, sebab Real bermain dengan corak yang bertahan. Itu yang kedua yang boleh saya puji tentang PSG.
Dan yang ketiga yang boleh saya puji tentang PSG adalah bagaimana mereka menunjukkan satu kualiti yang hebat di bahagian serangan. Messi, walaupun semalam beliau gagal untuk menyudahkan sepakan penalti, tetapi dari segi involve ataupun dari segi penlibatan beliau ketika PSG merencanakan gerakan di bahagian serangan, mereka juga Messi juga agak baik dengan memberi support kepada Mbappe dan juga Angel Di Maria di bahagian sayap kanan dan juga sayap kiri. Dan yang paling menyelah adalah apabila kemasukan Neymar, yang mana apabila kemasukan Neymar, boleh saya katakan PSG telah menunjukkan yang mereka mampu untuk menang game tersebut dengan adanya kualiti individu yang hebat, iaitu mereka ada Messi, mereka ada Neymar, mereka ada Mbappe, yang mana ketiga-tiga player ni sahaja mempunyai kelebihan individu skill yang sangat bagus, ball control yang sangat bagus, skill yang sangat menarik. Gol Mbappe pun tercetus daripada gerakan backheel yang dilakukan oleh Neymar pada ketika itu. Jadi boleh saya katakan kelebihan PSG ni terletak kepada individual lah, tetapi di bahagian serangan sahaja. Tetapi di bahagian tengah dan juga bahagian defense, mereka mempunyai kelebihan dari segi keserasian dan juga dari segi pressing dan lebih solid serta compact. Jadi di bahagian serangan mereka memang ada kelebihan individu, di bahagian tengah mereka bermain sebagai tim dan juga di bahagian pertahanan pun sebagai tim, yang mana mereka lebih solid dan mereka lebih compact pada perlawanan semalam. Akan tetapi PSG masih lagi mempunyai kelemahan apabila walaupun Mbappe, Angel Di Maria, Neymar, Messi berada di bahagian serangan, kelemahan mereka yang paling ketara adalah apabila mereka berjaya untuk melakukan penetration di bahagian pertahanan ataupun penalty box pasukan Real Madrid, tetapi apabila mereka cuba nak score, supply bola, cutback yang dilakukan, crossing yang dilakukan, mereka seakan-akan tidak ada seorang striker yang mampu untuk execute the chances ataupun untuk menyudahkan peluang tersebut. Jadi benda tersebut yang menyebabkan PSG tak boleh nak cari gol awal pada perlawanan semalam. Mereka ada beberapa peluang yang menarik, tetapi peluang-peluang tersebut gagal disudahkan dengan sangat baik, ditambah pula dengan kecekapan dan juga kekentalan tiba Courtois. Jadi boleh saya katakan sekiranya PSG mampu untuk convert peluang yang ada semalam, mungkin semalam mereka boleh menang lebih dari 1 atau 2-0 lah untuk membawa bekalan ke gawang Real Madrid nanti, ke tempat Real Madrid nanti. Jadi secara rumusannya semalam PSG bermain dengan sangat baik di bahagian midfield dan juga defense department mereka. Dari segi high pressing, mereka tetap keep pressure untuk memastikan yang Real tak boleh nak attack. Bahkan semalam Real tak ada shoot on target langsung, kosong. Bahkan total shoot Real hanyalah 3, yang tu pun tak ada on target. Jadi benda tu sedikit sebanyak menunjukkan yang bahagian pertahanan dan juga bahagian tengah PSG memang begitu solid. Bahkan wide area pasukan Real Madrid pun tak boleh nak attack. Transisi ketika PSG menyerang dan juga ketika PSG bertahan juga sangat-sangat bagus lah. Tapi kita tak boleh nak judge juga. Sebab apa? Sebab memang total game Real bermain dengan defense, memang total defense. Sebelum waktu masuk minit 70 lebih, barulah mereka cuba untuk menggerakkan bola ke hadapan, ball position. Tetapi benda tu sedikit sebanyak dah lambat. Sebab apa? Sebab PSG pun dah lama settle down. Jadi mereka pun senang je patahkan serangan daripada wide area yang dilakukan oleh pemain-pemain Real Madrid. Jadi untuk PSG, mereka bermain dengan sangat baik, ada individual player yang bagus. Jadi mereka deserve untuk menang pada perlawanan semalam berdasarkan percubaan dan juga corak permainan yang mereka pamerkan. Okey, kita masuk kepada Real Madrid punya pujian ataupun ulasan pula. Okey, untuk benda yang boleh saya puji tentang Real Madrid, yang pertama adalah tentang defense department, yang mana diketuai oleh Eder Militao, Alaba, lepas tu Ferland Mendy dan juga Dani Carvajal, yang mana keempat-empat player ni mereka bermain dengan sangat cemerlang sepanjang 90 minit. Mereka sit deep, mereka bermain dengan low block, mereka duduk kat bawah. Mereka tahu yang PSG ada Di Maria, ada Mbappe, ada Neymar, ada Messi. Kalau mereka bermain dengan ofensif, mereka bermain dengan defensive line yang agak tinggi, mereka akan mudah untuk ditewaskan. Jadi apabila mereka sit deep, mereka bermain dengan low block, maka mereka akan cepat untuk baca game, mereka akan cepat melakukan tackling dan mereka akan cepat untuk close space, tutup ruang untuk memastikan player-player PSG tak boleh nak penetrate mereka punya back four ataupun masuk dalam kotak penalti mereka. Benda tu berjalan dengan sangat-sangat lancar sepanjang 90 minit sebelum kesilapan mereka membiarkan Mbappe untuk berada dalam kedudukan kosong dan menang dalam situasi 1v2. Jadi itu adalah satu-satunya mistake yang mereka bagi kepada pasukan PSG, yang mana mereka membiarkan Mbappe berada dalam kedudukan tersebut dan mereka tak tutup ruang dan mereka tak pressure
maka terjadilah gol yang menyebabkan mereka kalah. Tetapi dari segi keseluruhan game, saya boleh puji back four mereka. Macam saya cakap tadi, mereka compact, mereka solid, mereka tutup ruang, mereka bermain dengan low block, defensive line yang agak rendah untuk memastikan yang player-player sayap pasukan PSG serta Messi tak boleh nak melakukan larian-larian pantas untuk penetrate mereka punya pertahanan dan masuk ke dalam D-box. Itu yang boleh saya puji. Dan untuk Thibaut Courtois, saya juga boleh puji yang mana semalam kecekapan dan juga ketangkasan beliau telah menyelamatkan Real Madrid daripada kekalahan yang agak besar, dan beliau juga berjaya save penalti daripada Lionel Messi yang dikenali sebagai miss penalti pada bulan semalam, berjaya untuk memastikan yang Real Madrid hanya kalah tipis 1-0. Namun tugas yang berat untuk mereka pergi mereka counter balik PSG di halaman mereka sendiri apabila mereka takkan bermain dengan adanya Casemiro dan juga Mendy yang akan digantung disebabkan kutipan kad kuning dah cukup. Jadi Casemiro dan juga Mendy takkan bermain untuk next match. Yang ketiga yang boleh saya puji tentang Real Madrid adalah mengenai Casemiro, yang mana pada perlawanan semalam Casemiro tidaklah terlalu ofensif disebabkan tugas beliau pada perlawanan semalam adalah untuk membantu Alaba dan juga Eder Militao di bahagian pertahanan, yang mana kita boleh tengok mereka akan membentuk back 3 sekiranya Real Madrid cuba pegang bola, dan benda tu sedikit sebanyak menyebabkan defend pasukan Real Madrid lebih solid lah, sebab Casemiro lebih involve ataupun terlibat dengan bahagian pertahanan daripada bantu Modric dan juga Kroos di bahagian tengah. Jadi benda tu memang sangat-sangat solid lah. Memang dari segi defend, memang Real Madrid solid sebelum berlakunya kesilapan pada minit-minit akhir tersebut. Jadi untuk kelemahan pasukan Real Madrid dari segi taktikal, apa yang boleh saya nampak, mereka terlalu bertahan dan mereka lambat untuk settle down, dan mereka lambat untuk ubah mereka punya transition daripada bertahan ke menyerang, yang mana apabila mereka cuba untuk tingkatkan tempo dan juga intensity dan juga mereka cuba untuk kawal game, mereka dah terlambat, yang mana Real Madrid yang mana PSG dah boleh baca dan PSG dah boleh patahkan serangan ataupun gerakan-gerakan build up yang cuba dilakukan oleh Real Madrid pada perlawanan semalam. Di bahagian tengah, Kroos dan juga Modric nampaknya memang dikawal ketat oleh Verratti, Paredes dan juga Danilo, menyebabkan kedua-dua player ini tak boleh nak bergerak bebas dan mereka seakan-akan buntu untuk menggerakkan game. Di bahagian sayap, Rodrigo, Asensio dan juga Vinicius tidak boleh bergerak bebas juga apabila mereka juga sering dipatahkan oleh fullback pasukan PSG pada perlawanan semalam. Di bahagian serangan, Benzema terlalu kehilangan ataupun terlalu kosong pada perlawanan semalam. Boleh dikatakan penlibatan Benzema di bahagian serangan agak kurang, begitu juga dengan bahagian bertahan juga beliau agak kurang, yang mana boleh dikatakan Benzema agak hilang pada perlawanan semalam, yang mana beliau tak involve sangat untuk membantu bahagian serangan. Beliau tak open game kepada bahagian kanan ataupun bahagian kiri serta bahagian tengah. Jadi boleh katakan Benzema seakan-akan tak wujud lah pada perlawanan semalam. Kesian jugalah Benzema. Sebab apa? Sebab bahagian tengah tak hidup, maka serangan pun takkan hidup. Jadi benda ni perlu diperbaiki. Real Madrid perlu bermain dengan ofensif waktu dekat gelanggang sendiri, Santiago Bernabeu. Kalau tak, habis lah. PSG akan menang lah untuk next game, ataupun PSG hanya perlu seri sahaja untuk layak ke next stage. Sebab apa? Sebab dah tak ada away goal lah. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.